Bab pengharaman memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Tha'labah, katanya Nabi SAW melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Ishaq dan Ibnu Abi Umar menambahkan dalam hadis mereka berdua, qala Zuhri, apa yang ditambahnya? Zuhri berkata, kami tidak mendengar hadis ini sehinggalah kami sampai di Syam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah Al-Khushani, beliau berkata Rasulullah SAW melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Ibnu Syihab berkata, kami tidak pernah mendengar hadis ini daripada ulama kami di Hijaz sehinggalah Abu Idris menceritakannya kepada kami, dan ia termasuk salah seorang fuqaha ahli Syam. Daripada Abi Tha'labah lagi, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Lepas tu dengan sanad satu lagi tu support tu jugalah, semuanya daripada Zuhri. Semuanya menyebutkan al-akla, makan itu, kecuali Salih dan Yusuf, kerana hadis mereka berdua berbunyi naha an kulli dhi nabim minas sab'. Tak ada perkataan akli sebelum kulli. Yani tak ada perkataan naha an akli kulli. Tu sebelum kulli tu akli tu tak ada. Hak demo dua orang ni. Adapun hak orang lain ada sebut belaka. Yani perkataan akli sebelum pada kulli tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, setiap yang bertaring daripada binatang buas maka memakannya adalah haram. Riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW melarang daripada setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Dengan sanad satu lagi tu supaya tu juga. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas supaya tu naha an kulli dhi nabim minas siba', supaya hak riwayat akhir tu dia mari sanad saja, lafaz hadisnya supaya. Ini bab menyatakan keharusan ataupun halal bangkai laut. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW telah menghantar kami dan dilantik untuk menjadi amir atau ketua kami Aba Ubaidah. Dilantiknya menjadi ketua kepada kami Aba Ubaidah, untuk kami menghalang rombongan dagang orang-orang Quraisy. Beliau telah membekalkan kami satu karung buah tamar, yang mana kami tidak mempunyai sesuatu yang lain lagi selain daripadanya. Abu Ubaidah memberikan kepada kami sebiji buah tamar. Perawi berkata, faqultu, saya pun tanya, kaifa kuntum tasna'una biha, bagaimana kamu buat dengan sebiji buah tamar tu? Jadi apa maknanya? Qala, Jabir berkata, kami hisaplah, kami menghisapnya seperti mana kanak-kanak menghisap. Selepas itu kami minum air. Lepas pada hisap tu kami minum air. Fatakfina yaumana ila al-lail. Begitulah tiap hari kami hingga ke malam itu memadai untuk kami. Begitulah dengan cara begitu. Dan kami memukul dengan tungkat-tungkat kami al-khabab, daun-daun kayu. Kemudian kami merendamnya di dalam air, membasahkannya dengan air, lalu kami memakannya. Qala, Jabir berkata, kami pun berjalan di tepi pantai. Farufi'a lana ala sahilil bahr kahai'atil kathib ad-dakhm. Tiba-tiba kami ternampak semacam
bukit yang besar, di tepi pantai. Fa'atainahu, kami pun pergi dekat, kami dapati ia adalah seekor binatang yang dipanggil paus, ikan paus. Qala, perawi berkata, qala Abu Ubaidah, ini Jabir kata, Abu Ubaidah pun kata, maitah, bangkai ni. Thumma qala, kemudian Abu Ubaidah berkata, tidak, tak mengapa. Bahkan kita ini adalah utusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di jalan Allah. Kita dalam keadaan terpaksa, makanlah. Dia kata. Qala, Jabir berkata, kami pun berhenti di situ selama sebulan. Kami 300 orang ramainya. Hatta saminna, sehingga kami jadi gemuk. Qala, perawi berkata, walaqad ra'aituna, masih lagi aku nampak kami para sahabat naqtarif, mengaut, mencedok daripada lekuk mata ikan paus tadi, bil qilal, dengan pasu-pasu, pasu, kaut dengan pasu. Apa dia? Adun, minyak dia, lemak dalam lekuk mata dia, tulai mata dia. Wa naqta'u minhu al-fidar, dan kami memotong beberapa ketul yang besarlah daging dia, seperti daging lembu lah. Daging lembu kan boleh dihiris, jadikan besar-besar tongkol dia. Au qadris thawr, ataupun tongkol dia tu seperti lembu, seperti lembu, kami kerak. Yang ni daging dia tu kami kerak seperti potong daging lembu. Falaqad akhadha minna Abu Ubaidah, selepas itu Abu Ubaidah mengambil daripada kami 13 orang. Dia menyuruh kami duduk di dalam lekuk mata ikan tadi. Wa akhadha dhil'an min adla'ihi, dan dia mengambil satu tulang rusuk dan diperdirikannya. Kemudian dia suruh unta yang paling besar berjalan di bawahnya bersama kami. Famarra min tahtiha, unta itu dapat lalu di bawahnya, mana dengan tidak menyentuh. Dia pacok gitu, jadi boleh lalu ke bawah tu, tidak kena ujung dia tu, mana besarnya nak bayarnya. Wa tazawwadna min lahmihi wa sha'iqa, dan kami telah berbekal daripada dagingnya itu. Jadi kami jadikan dagingnya sebagai bekal dalam bentuk wasya'iq. Wasya'iq ini daging yang direbus sedikit. Kami rebus, tidaklah masak benar, lepas tu bawa itulah sebagai bekal. Bila kami sampai ke Madinah, kami pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan cerita itu kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, itu adalah rezeki yang Allah keluarkannya untuk kamu. Adakah lagi sedikit dagingnya bersama kamu, supaya dapat kamu beri makan kepada kami? Perawi kata, fa arsalna ila Rasulillah, kami pun hantar orang lah, suruh ambil ada dalam simpanan tu, mari kepada Rasulullah. Rasulullah pun makan. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar kami seramai 300 orang berkenderaan. Ketua kami ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, untuk kami menghalang rombongan dagang Quraisy. Kami pun berhenti singgah di tepi pantai selama setengah bulan. Dalam keadaan itu kami mengalami lapar yang amat sangat, sehingga kami makan daun-daun kayu. Kerana itulah tentera itu dipanggil tentera daun kayu. Tentera daun kayu. Selepas itu laut telah mencampakkan untuk kami seekor binatang yang dipanggil ambar, iaitu paus. Kami makan dagingnya selama setengah bulan, dan kami buat minyak lemaknya, sehingga menjadi gemuk, menjadi kuatlah kami, tubuh kami.
Rawi berkata, ini Jabir, Abu Ubaidah pun mengambil satu tulai rusuk dia, dan diperdirikannya. Kemudian dia pun tengok mana di antara kami yang paling tinggi di kalangan tentera, dan unta pula hak paling tinggi. Dia suruh duduk, hak paling tinggi tu duduk di antara unta tu, lalu ke bawah tu. Lalu ke bawah tu. Perawi berkata, dan duduk di dalam lekuk, tulang lekuk mata ikan tadi, nafarun, beberapa orang. Tadi disebut 13 orang, di sini disebut beberapa orang. Perawi berkata, kami mengeluarkan daripada lekuk mata ikan itu sekian banyak pula tempayan lemuk, lemuknya. Qala, perawi berkata, kami mempunyai satu karung tamar. Abu Ubaidah memberikan kepada setiap orang daripada kami segenggam mula-mulanya. Kemudian diberikannya kepada kami sebiji, sehinggalah apabila habis kesemuanya buah tamar itu, wajadna faqdahu, barulah kami terasa ketiadaannya. Barulah kami terasa betapa nilainya, harganya buah tamar. Tak sebutir-sebutir itu pun maknanya begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir lagi, dia kata, fi jaisyil khabat, berhubung dengan tentera daun kayu, bahawa ada seseorang telah menyembelih 3 ekor untanya. Kemudian disembelihnya 3 ekor pula. Kemudian disembelihnya 3 ekor pula. Selepas itu Abu Ubaidah, ketua mereka, melarangnya. Boleh sembelih. Mana gitu. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi katanya, Nabi SAW mengutuskan kami seramai 300 orang, di mana kami membawa bekal-bekal kami dengan memikulnya. Kami pikul bekal-bekal tu. Riwayat daripada Jabir lagi, dia kata Rasulullah SAW telah menghantarkan satu pasukan tentera seramai 300 orang, dan beliau telah melantik untuk menjadi ketua mereka Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Setelah habis bekal mereka, Abu Ubaidah pun mengumpulkan bekal mereka fi mizwat, di dalam satu bekas. Setelah itu dia memberikan kepada kami sebagai makanan kami, sikit-sikit. Sehingga pernah kami mengalami setiap hari kami hanya mendapat sebiji tamar saja. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi katanya, Rasulullah SAW telah menghantar satu sariyah, yang dipasukan tentera yang Rasulullah tidak ikut sama. Itu sariyah. Ana fihim, saya salah seorang di antara mereka itu. Ila sifil bahr, untuk pergi ke sifil bahr, ke tepi pantai, ke pinggir pantai. Sebab itu sariyah ini orang panggil juga sariyah sifil bahr ataupun jaisyil khabat. Hatulah. Lalu mereka perawi-perawi semua sekali mengemukakan hadis yang baki lagi itu sama seperti makna hadis Amr bin Dinar dan Abi Zubair yang tersebut sebelum ini. Cumanya dalam hadis Wahab bin Kaisan disebutkan tentera itu memakan ikan paus tadi selama 18 malam. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, Rasulullah SAW telah menghantar satu pasukan ke bumi Juhainah, ke tanah Juhainah, kawasan puak-puak itulah. Dan Rasulullah SAW melantik untuk menjadi amil ataupun amir mereka seorang lelaki. Tidak disebut di sini, dalam riwayat-riwayat sebelum ini sudah disebutkan dia itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tak apalah, baik, kita tengok semula. Tadi kita terjemah tajuk tu sesuai dengan mazhab jumhur ulama dan sesuai dengan orang yang buat tajuk. Mazhab orang yang buat tajuk iaitu Imam Nawawi. Lagu tadilah terjemah. Tapi kita terjemah hadis pun lagu tu juga. Sekarang ni nak terjemah lagu lain, so lagi. Boleh juga. So lagi. Baik, kita tengok mula-mula. Nabi SAW melarang daripada akli. Tadi kita terjemah memakan setiap binatang buas yang bertaring.
Mana Nabi larang kita makan binatang yang ada taring tu, binatang buah ada taring, rimau apa semua. Nabi larang kita makan. Masa itu terjemah tadi lah tu. Yang kedua, Nabi SAW melarang akli dengan makna makuli. Melarang kita daripada memakan apa yang dimakan oleh setiap binatang buas yang bertaring. Gitu. Nabi SAW melarang daripada apa yang dimakan oleh binatang buas. Yang ni bekah hak binatang buah makan tu, dia tak boleh kita makan. Rimau makan, lepas tu dia tengok kita tengah berdiri apa, dia lari. Mati dah lah. Kijai tadi, kijai tadi yang telah dimakan oleh harimau tadi, hak tu hak Nabi larang. Yang ni kijai yang telah dimakan oleh binatang buah yang bertaring, hak tu hak Nabi larang. Bukan Nabi larang makan binatang buah hak bertaring tu sendiri. Gitu. Bukan melarang makan binatang buah hak bertaring tu sendiri, hak tu yang tidak larang. Dia larang makan apa yang dimakan oleh binatang yang bertaring tu. Seperti ni lah contoh saat ni. Gitu. Baik, kita tengok apa kata Imam Nawawi dalam syarah dia tu. Dalam hadis-hadis ini, banyak hadis tu lebih kurang serupa je. Dia kata ada dalil bagi mazhab Syafi'i, Abi Hanifah, Ahmad, Dawud dan jumhur ulama bahawa haram memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar, yang mempunyai cakar. Wa qala Malik, dia kata Malik berpendapat makruh saja makan hak tadi tu, binatang yang bertaring ke hak bercakar ke apa, makruh wala yahrumu, tak haram. Imam Malik kata. Qala ashabuna, ini Imam Nawawi kata pula, ulama-ulama, tokoh-tokoh dalam mazhab kita Syafi'i berkata, yang dimaksudkan bidinna itu, binatang yang bertaring itu, ialah binatang yang kuat dengan taring itu, binatang yang mempunyai kekuatan dengan menggunakan taring itu, dan dia memburu binatang lain menggunakan taringnya itu. Itu maksudnya. Imam Malik berhujah. Imam Malik tak sepakat hadis ni. Padahal kita tengok tadi riwayat dia saja tu. Dia riwayat. Tengok Malik bin Anas, dia saja tu macam. Dia tidak faham lagu tu, sepuluh ramai-ramai faham. Dia pegang dengan ayat Quran, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allah bih. Tu ayat dia pegang tu lah. Katakanlah la ajidu fima uhiya ilayya. Ini dalam syarah Imam Nawawi, dia sebut ayat tu sikit. Imam Malik pegang dengar ni, katakanlah aku tidak dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, sesuatu yang diharamkan kepada orang yang mau memakan, kecuali bangkai, au daman masfuha, ataupun darah yang mengalir, au lahma khinzir, ataupun daging babi. Kerana daging babi itu rijs, kotor, najis. Au fisqan uhilla li ghairillah bi, ataupun binatang-binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah, sebagai pelanggaran kepada perintah Allah. Lepas tu ayat tu apa? Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Itu dia ada sebut. Sesiapa yang dalam keadaan darurat dan dia ni tidak melampau, tidak sengaja, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun lagi mengasihani. Mana dalam keadaan darurat kita boleh makan hak tu pun, hak aral tu pun. Imam Malik kata tak ada yang diwahyu dalam Quran ni, kata tak ada dalam hak diwahyukan kepadaku hak haram untuk orang nak makan
kecuali hak ni, hak tadi, hak tu kata. Hak tu je. Hak lain kalau ia paling tinggi makruh saja. Dia pegang hak tu, itu pegangan dia. Itu dia pegangan. Tapi ashab kita, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata dia pegang dengan hadis-hadis ni. Pegang dengan hadis ni. Dan mereka kata ayat ini tidak ada dalam ni, dia cerita saja bahawa Nabi tidak mendapati pada waktu tu yang diharam selain yang tersebut dalam ayat tu. Pada waktu tu. Dan ini ayat ini dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni turunnya di Mekah. Banyak lagi yang diharam selepas tu. Antaranya yang tersebut dalam hadis ni, kata dia. Nabi kata tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepada tu setakat tu. Adanya hak tu. Gitu. Dia malah yang kata, Imam Malik kata dah. Gitu sama kata dia. Gitu sama. Illa al-madhkurat fil ayah. Thumma uhiya ilaihi. Lepas tu diwahyukan kepadanya. Haram. Setiap hak bertaring sana ni, makan hak tu. Jadi kita kena terima lah, wajiblah kita beramal dengannya, kata Imam Nawawi. Itu alasan orang Syafi'i, orang lain-lain lah, jumhur ulama. Imam Malik tak saya pakai waktu. Dia kata kamu nak pegang dengan hadis ni pun tak terang lagi. Hadis ni pun tak terang lagi. Sebab apa tidak terang? Mari kita nak cerita. An akli nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin minas sibak. Di sini minas sabun, ada setengahnya minas sibak, tak apalah tu. Nabi SAW larang an akli. Hak ramai-ramai ni faham akli tu dipakai dengan makna masdarinya. Akala ya'kulu aklan. Memakan. Perbuatan kita memakan. Hak tu hak haram. Makan hak ada taring sana tu. Tak boleh. Ini makna perbuatan. Larang siapa? Larang kita lah. Larang kita lah makan hak tu. Tapi Imam Malik kata dak. Akli di sini masdar dengan makna maf'ul. Dia kata. Inilah mana penting nak faham hadis, nak faham Quran apa ni, dia kena reti nahwu, kena reti bahasa Arab, kena reti sungguh. Kalau tidak tak faham, tak jelira, tak nampak apa yang jadi khilaf demo. Di sini akli itu dengan makna makuli. Akli dengan makna makuli. Masdar di sini tidak dipakai dengan makna masdar kata dia, tapi dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul bagi akl ialah makul. Itu kaedah dia. Jadi makul mana kata dia? Apa-apa yang dimakan oleh kulli dhi nabit. Itu sekarang. Yang kedua, di sini masdar ni idhafah masdar kepada kulli, idhafah masdar kepada gapo. Hak tu pun tak jelas lagi. Ni perkara yang kedua dari sudut nahwu. An akli kulli. Akli dia jadi majrur lah sebab an itu ada. Akli itu jadi mudhaf, kulli itu jadi mudhaf ilaih. Jadi kalau masdar dia menjadi mudhaf, dia idhafah kepada hak selepas dia tu idhafah gapo. Hak tu kita nak tahu. Idhafah masdar kepada fa'il ke idhafah masdar kepada maf'ul? Itu dia. Hak ramai-ramai ni kata akli ni idhafah masdar kepada maf'ul. Kulli tu pada hakikat jadi maf'ul dia. Imam Malik kata tak. Akli ni idhafah masdar kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Kok tu. Kalau hak tak apa, tak ngaji nahwu tu, dia tak apa jejak tu. Tak apa jejak lah. Imam Malik kata ini idhafah masdar kepada fa'il, bukan idhafah masdar kepada maf'ul. Kalau idhafah masdar kepada maf'ul, supaya orang ramai-ramai dikata kulli dinabin tu makna hak kena makan. Itu makna maf'ul, hak kena makan. Imam Malik pula kata idhafah masdar kepada fa'il, mana kulli tu yang memakan, bukan yang dimakan. Gitu. Akli itu benda yang dimakan oleh kulli dhi nabin. Kulli dhi nabin itu fa'il dia, yang memakan. Itu dia. Baiklah. Kita kata hak ni, sebab tu Imam Malik kata kamu pegang dengar ni tak jelas banyak perkara tu.
Satunya akli itu sama kau dengan makna masdari. Kau ada ketikanya akli itu masdar itu dengan makna maf'ul. Baik, saya nak tanya. Dia kata, dia katalah, kita walolok lah. Saya nak tanya kamu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Misalnya dalam ayat. Uhilla lakum saydul bahri. Kamu orang Syafi'i, orang gapo pun, kamu terjemah mana? Saidu tu kamu pakai dengan makna gapo? Sada yasidu saidan masdar. Adakah masdar di sini dipakai dengan makna masdar? Cuba bayang, kata dia. Dah. Orang Syafi'i, orang lain-lain kata kita pakai masdar di situ dengan makna maf'ul. Said dengan makna masid. Masid itu maf'ul dia. Uhilla lakum masidul bahri. Gitu sebenarnya. Dihalalkan kepada kamu binatang buruan laut. Binatang yang diburu di laut. Ikan, sutung, ketat dan sebagainya. Dihalalkan kepada kamu. Bukan dihalalkan kepada kamu berburu. Tak. Makan. Berburu pun boleh. Makan. Hak orang lain buru pun boleh. Hak kita buru sendiri pun boleh. Halal. Orang-orang Syafi'i kan situ kata dia, orang Malik kata, kamu pakai masdar dengan makna maf'ul. Bapa sini kamu tak saya pakai masdar dengan makna maf'ul. Bapa. Dah kalau boleh. Situ kamu pakai. Sini bapa tak saya. Itu hujah dia. Bapa kamu tak saya pakai. Jadi tak terang. Walaupun sebab tu ulama-ulama kadang-kadang dia tahu hadis tu, dia sendiri riwayat, dia sendiri tengok, dia semua ada ni. Bapa dia tak pakai? Dia ada cara faham dia sendiri. Ada cara dia faham dia sendiri. Dia tidak salah, dia faham. Dari segi kaedah betul. Cuma kalau tak saya pakai, tak apalah, tak saya pakai tak apa. Nak kata salah tak kena tak boleh. Mengikut kaedah tu. Misalnya saat ni, kaedah saat ni, orang Syafi'i pakai situ. Masdar dengan makna maf'ul pakai situ. Orang Hanafi kata tak boleh pakai, kata dia. Uhilla lakum saydul bahri itu tak boleh, dia kata. Dengan makna masid, dengan makna maf'ul. Masdar tu dengan makna masdari juga. Sebab itu dia jadi khilaf banyak. Itu kita bincang kemudian. Bak laut, makanan laut. Hak ni nak bincang hak ni dulu. Bapa dia tak segi gitu. Tapi orang Syafi'i jelas dah. Dia pakai sayd di situ dengan makna masid. Yang ni apa-apa yang diburu. Baik. Mana situlah pentingnya mana dalam kita memahami hadis ni kena faham nahwu tu dulu. Kalau tak faham nahwu tak boleh. Jadi Imam Malik faham an akli kulli dhi nabim minas sam. Hak ni makna idhafat masdar kepada fa'il. Bukan idhafat masdar kepada maf'ul supaya orang lain kata. Lepas tu kita kata, hak mana lebih kuat? Hak kita nak kata hak ni idhafat masdar kepada fa'il ke atau idhafat masdar kepada maf'ul? Supaya ramai-ramai kata. Hak mana lebih kuat? Malik kata lebih kuat hak saya. Lebih kuat hak saya. Sebab apa? Hak saya ada dalam Quran. Hak kamu cuba mari Quran, kata dia. Sudah kerja gitu. Dah. Misalnya baru ni anda sudah baca dah ayat cara ke dalam surah Maidah tu kan, ayat yang ketiga tu panjang ayat tu. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum. Situ duduknya. Wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum. Hak tu hak nak. Hak lain tu biarlah. Hak lain tu biar. Hak tu. Situ. Gapo hak tak boleh haram. Banyaklah ni disebut bangkai darah gitu gini dan ma akalas sab'u, apa yang dimakan oleh binatang buas. Binatang buas di sini jadi gapo? Jadi maf'ul ke jadi fa'il dalam ayat? Jadi fa'il. Jadi hak tak boleh makannya kau dia. Ma tu maf'ul. Ma akalas sab'u. Jadi apa yang dimakan oleh binatang buas itu hak tu hak tak bolehnya. Boleh juga
illa ma zakaitum, kecuali kalau dah sembelih boleh. Maknanya dia masih hidup lagi, gelepar lagi, kuat lagi geleparnya, kita pun dah pergi sembelih. Boleh. Walaupun dimakan oleh binatang buah pun. Hak tak boleh sana, kalau binatang buah makan, lepas tu kita tak ada sembelih, mati gitu. Tak boleh. Jadi gapo yang dimakan dan gapo yang memakan. Sekarang ni di sini ayat ni yang dimakan itu kijal ko, gapo-gapo ko, hak memang asalnya halal. Tapi apabila dimakan oleh binatang buah, kita tak ada sembelih, haram jadi. Yang memakan gapo dia? Binatang buah. Jadi di sini kata dia, akli kulli dinabin, yang lebih sesuainya idhafah masdar kepada fa'il. Barulah serupa dengan ayat tu. Cuba kamu buat mari hak kamu. Yang lebih sesuai kita nak kata idhafah masdar kepada maf'ul. Mana ayat Quran yang menyokongkan? Tak boleh mari. Tu dia. Dia seorang pun dia kuat tu. Orang ni kalau dia kuat, hujah dia kuat, dia seorang pun dia kemah. Dia tidak beranjak. Orang lain kata lagu mana-mana, dia senyum ya. Mu tak faham, kata dia. Mu tak faham, tak sampai situ. Tak sampai, cuba kalau sampai situ. Nampak lalu lah. Hak mana lebih sesuai dengan Quran? Hak lebih sesuai dengan Quran, hak tu lebih kemah. Hak tu lebih sahih. Sebab tu, aku tahu hadis tu, muat mari tu pun aku tahu. Tapi aku tak pakai lagu tu. Sebab apa? Sebab tidak disokong oleh Quran. Yang disokong oleh Quran, hak ni. Hak sepuluh dia raya asal ni. Tengok. Tu dia. Jadi lepas tu kesimpulannya bagi Malik, Imam Nawawi katalah makruh saja. Maka singa ko, riba ko, beruai ko, gapo ko, makruh saja. Binatang buas ada taring, makruh saja. Ada taring, kalau dia tidak binatang buas tak apa. Hak tak bolehnya binatang buah, ada taring, hak tu tak boleh. Itu pun tak boleh mengikut orang lain. Malik kata tak apa, boleh. Tidak sampai ke peringkat haram. Tidak sampai ke peringkat haram. Gitu kedudukan. Baiklah, kita kata hak mana hak moleknya. Pendapat kita hak mana? Royak pendapat ni, pendapat hak mana? Iyalah pendapat ulama-ulama ni, dia jalan kepada kita, rahmat kepada kita. Situ kena duduk situ. Nak balas agak dia dengan Imam Maliknya. Dia pun untuk guru Imam Syafi'i. Tak ada pasal nak balas. Sepatutnya kita ambil hak dia tu. Ada ketikanya hak dia tu, kalau kita duduk dia tak boleh semacam hak halal pun main tak boleh semacam, jadi tak lalu nak makan. Jadi tak terliur. Dah duk ajar keluarga tu, dah ajar tak makan arnab. Lama-lama halal, tahu halal. Apatah lagi kata haram pula. Lagilah tak terliur, nak mutah. Kalau makan pun mutah. Tetapi ada ketika sebab tu kalau kita tengok dalam bab makanan ni kan, dia manusia ni, masalah mazhab ni pun dia kuat pengaruh makanan dalam sesuatu mazhab, di sesuatu tempat kuat. Akan datang kita akan sebut tu. Ni sekat tu dulu pasal ada bab apa ni binatang dalam laut. Dia ada kaitan juga. Bapa yang orang sini lebih ramai Syafi'i, bapa sana Hanafi, bapa sana Malik. Hak Malik ni ramai anak Afrika. Ramai sana. Pasal apa? Benua besar. Hak duduk tengah tu tak kenal laut. Ikan kapal, ikan sungai lah. Hak selalu jumpanya binatang buah. Jadi dia mau dimakan. Gitu. Orang-orang hak Syafi'i, Hanafi paling sempit dalam masalah makanan. Paling sempit. Dalam perkara lain banyak perkara dia luar, tapi dalam bab makanan sempit. Dia tak boleh banyak perkara. Jadi masing-masingnya nak keluar hikmah lah. Hikmah apa yang Islam ni tak boleh makan binatang bertaring. Hikmah pun hikmah letak atas asas yang tidak kemah mana sebenarnya. Benda tu masih khilaf lagi. Nak ayat hikmah boleh, nak ayat, tapi benda tu orang lain tak cara ya. Nak ayat hikmah boleh. Dia hikmah apa? Kalau kita dia makanan yang kita makan ni dia ada mempengaruhi perangai kita, tabiat kita. Hak Islam boleh makan ni kata dia hak molek-molek, hak lembut, hak beralus gitu-gitu.
Hak tu. Hak tidak ganas, tidak menceroboh, tidak menerkam orang lain. Jadi dia jadi perangai tu melarang, kata dia. Sebab tu Islam dia mengharamkan. Jadi masalah kita tak sabar tu, tak sabar hikmah tu, bahas pekoh ni dulu. Hak ni dulu. Mana dalil yang kata tak boleh tu? Hak ni, hadis ni ya, mana-mana pun tak ada dah lain. Hak ni tak kemah. Masih ada ihtimal begitu begini. Dalam kaedah fiqhnya, idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Tu. Bila sudah ada, boleh jadi gini, boleh jadi ni. Tak boleh nak dalil lah tu. Tak boleh nak dalil lah tak. Nak kata haram ke mana? Dia buat ikut tu lah. Dia buat ikut tu. Jadi hikmah tadi tak ada makna. Faham ceroboh ni tak molek kau. Kalau dia kata hikmah balik kita pun nak kata boleh. Hikmah balik kita. Islam ni memanglah lembut, berhalus, tapi ada ketikanya dia nak ganas, nak bunuh orang. Tidak gitu kan dia? Ketika perang. Ketika perang. Bunuh orang tu, menceroboh tu. Apa kalau tak ada dalam tabiat kita, tabiat menceroboh. Lagu mana? Tabiat berani tu kekoh orang. Dia boleh royak juga hikmat kau tu. Ni kalau kambing saja lembut sebab kambing semua. No. Adakah boleh? Kalau nak main hikmah lah, dia boleh kata lagu tu. Hikmah Islam tu suruh lembut semua. Kau tak ada ketika perang. Lepas tu makan kenyang betul lah. Sedap betul lah. Kita yang kata tak sedapnya. Kalau gula kena molek dah. Masakan tu kena molek sedap betul lah. Dia kata bagi kau tu. Berapa ramai ruginya binatang-binatang tu menjadi perosak kepada tanaman-tanaman, menjadi gangguan kepada masyarakat, gangguan kepada orang. Baik kita makan sebelah dia sebenarnya. Dia kata pokok dia kata begitu. Kalau soal kerajaan nak jaga, nak lindungi binatang tu kerana sudah jadi sikit dah, itu soal lain kata dia. Soal lain. Waktu kita pun terima, dia pun terima. Masalah kita kata jadi ubat pula ni. Kan banyak kan dalam setengah-setengah perubatan tradisional tu dia kata boya lah, daging boya lah, macam-macam jadi ubat tu dah. Bagi orang hak kata haram ni susahlah. Kecuali dalam keadaan darurat benar baru boleh. Hak haram tadi. Kan dalam ayat tadi kita baca tu dalam keadaan darurat. Bagi demo ni tidak darurat pun senang-senang boleh lah. Boleh lalu dah dia. Ni dalam ni pun berbewak ni. Nah. Berbewak apa? Mudah je dia. Dalam ni berbual ni. No. Apa? Ubat lagi boleh. Tidak ubat boleh. Mudah je. Kalau orang dalam mazhab lain, ni hasil dia, akibat dia. Akibat daripada terima gini jadikan. Akibat daripada terima gini jadikan. Jadi lagu sana ni. Kalau ubat pun dalam keadaan darurat baru boleh. Kawan ni tidak, tak ada darurat apa boleh. Biasa. Apa kalau lalu setengah orang tu selera dia macam mana? Mudah lah. Dia nak terah. Memang kita nak kan? Memang dia boleh. Apatah lagi memang yang sudah diajar lagu tu. Masalah selera. Setengah dia dan masalah makanan ni dia ada kaedah pula mazhab masing-masing. Setengah mazhab tu macam mazhab Syafi'i. Dia kata mengikut selera orang Arab. Tu asas dia. Bagi haram atau tidak haramnya binatang. Selera orang Arab. Orang Arab tu sendiri sama Arab tidak serupa. Macam mana kita nak kaedah tu? Apa lagi nak banding orang Arab dengan orang Melayu? Tak serupa selera. Apa yang nak jadikan hak tu sebagai landasannya? Tak kemah tu. Masalah selera orang ni tidak serupa. Sama Arab tu pun tidak serupa. Macam dok. Bapa tak pakai. Sahabat kata tak ada di negeri tempat aku, kata dia aku tak selera. Tak selera. Lepas tu Khalid tu tidak Arab juga. Hak makan Arab juga. Apa tu lagu mana? Nak buat kaedah lagu tu. Tak boleh tu. Tak boleh. Tak kemah. Sebab tu kita kata hak ni lebih kemah. Dari segi hujah lebih kemah. Hak nak buat tak saya buat tu tak suku pasal. Kalau orang mari kanan padan pun tak boleh pergi. Hak tu bukan tak biasa makan. Nah, hak tu bab lain. Kita nak cerita bab ilmu ni. Bab ilmu lagu tu. Kalau orang mari ni hadiah lah. Tak sih. Mari ke dia. Saja kita tahu saja tak lalu makan. Kita duk cerita masalah orang lain. Ada hak lalu tu nak mana? Gitu.
Jadi hak ni semua ni hadis ni sahih, tak ada syak tentang kesahihannya. Tapi ada kalanya hadis yang sahih tu tidak dipakai oleh ulama kerana sebab-sebab tertentu. Ulama bukan main-main, ulama besar-besar. Sebab tu kalau kita tengok orang pandai, ada hadis tapi dia tidak buat. Adalah tu cara dia tu. Jangan kita mudah nak sangka buruk kepada orang. Hadis sangat kata tapi tak pakai. Jangan kata lagu tu. Kalau lagu tu banyak benar lah imam-imam besar ni kena serai banyak benar lah. Termasuklah Imam Malik ni. Dia tahu hadis tu tapi dia letak di tempat yang lain makna dia gitu. Lepas tu hak ni bab yang kedua pula, boleh makan bangkai dalam laut. Boleh makan bangkai dalam laut. Hadis tu kita sudah baca dah. Makna dia tu zahir dah. Cumanya bila sampai di tepi pantai tu, dia nampak macam bukit besar, ikan paus terdampar, kita kata, di tepi pantai. Duduk situ mula-mula Abu Ubaidah, bangkai kata dia. Bangkai, tapi tak apa. Kita ni adalah utusan Rasulullah dan fi sabilillah. Kamu pula dalam keadaan darurat. Jadi makna makan tu tak apalah darurat. Apa dia jadi masalah? Dia ikan ni hak mati dah kok, hak hidup lagi supa je. Tak perlu sembelih apa yang kata bangkai. Ni dia anggap tidak ikan kau gapo. Situ kemuskilan. Kalau kita tengok di sini dabah, binatang. Dabah ni untuk binatang atas muka bumi pun binatang juga. Ni besar ni serupa dengan gajah lah, kita kata besar lagi pada tu, dipanggil dabah juga. Daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan hak dalam laut, hak dalam air ni boleh belaka makan. Pasal dia sebut dabah di sini. Tak tahu ni hakikat dia ni termasuk dalam ikan kau tidur ni. Tak tahu, tak aja tengok. Tapi orang-orang yang kata dia makan tu atas rasa darurat. Darurat tu tak apalah. Bila awak klik tu Nabi tanya tu, Nabi darurat ke dia? Nabi darurat ada lagi kau dia kata. Ada, mari. Tu darurat apa? Tak ada dah darurat. Tak ada dah darurat. Sama ada kita nak kata ini sebagai ikan. Kalau ikan maknanya mati gitu, boleh makan. Tak sembelih, tak apa pun boleh. Bangkai dia tu halal dimakan. Buktinya Nabi sendiri makan. Sahabat ni kita kata dia tidak jelas mula-mula. Dia kata dalam keadaan darurat ke mana-mana pun. Lepas tu dalam keadaan darurat ni setara mana? Apa makna darurat? Ni sampai sebulan ni makan ni darurat apa? Sampai gemuk ni. Tidakkah darurat ni sekadar melepaskan menyelamatkan nyawa kita? Daripada situ masalah darurat ni pun khilaf juga ulama. Ramai ulama mengatakan darurat ni tak, selagi dia perlu hak tu darurat lagi. Walaupun sampai gemuk pun dia kata. Macam ni. Tidak kata misalnya darurat pakai babi. Apakah sekadar dia tu tidak mati sekaja, lepas tu berhentilah. Tak boleh makan. Ada yang kata tak. Selagi tak ada orang lain dia boleh makan. Supaya ni. Sebab apa? Dia duduk dalam keadaan dia duduk pahal darurat tu. Dia tu darurat. Dalam keadaan darurat tu pun dia makan lagi. Lepas tu dia balik rayak pada Nabi SAW. Nabi tak ada bantah kata darurat apa lagu tu. Sampai kenyang, sampai gemuk gitu mau. Nabi tak bantah. Menunjukkan masih lagi dalam darurat. Dan Nabi SAW nak cerita di situ tak ada kena-mengena dengan darurat apa pun. Binatang itu halal dimakan. Sebab apa? Ia adalah ikan. Ia adalah ikan. Bila ikan boleh makan. Mati tu dengan sebab kita awak naik ke atas darat ke, ataupun dia mati sendiri ke, ataupun dicampak oleh laut ke, ataupun pasal surut. Ketika surut tu dia tak ada nak masuk dalam air, duduk situ, mati situ. Tak kira, boleh berlaku. Tetapi ada khilaf di antara ulama masalah samak tafi, dia panggil. Samak tafi ni mana ikan yang terapung atas permukaan air. Tu ada khilaf.
Imam Abu Hanifah kata tak boleh makan. Tapi kebanyakan ulama kata boleh. Boleh. Kalau dia mati sendiri, boleh. Tetapi dalam perkara ni sebenarnya kita boleh ambil kira juga pendapat dia tu. Sebab apa yang dia mati terapung gitu, mesti ada sesuatu sebab. Boleh jadi dia terkena racun ke apa ke, pak kita kena. Pak kita kena. Jadi dalam perkara tu kita kena cermat. Sebab ada juga hadis kutu. Walau bagaimanapun jumhur ulama mengatakan tak apa. Sekiranya tidak ada sebab-sebab yang meragukan kita, misalnya racun ke apa ke, kalau tak ada gitu dia mati dengan sendiri tak apa. Boleh jadi dia mati tu kerana panah ke, keadaan cuaca panah ke, ataupun terlampau sejuk ke, boleh jadi terapung lah. Bukan kerana racun apa-apa. Tu kita kena cek lah. Semata-mata nak kata cara mutlak terapung tu tak boleh selalu, tidak begitu. Nanti kita akan tengok apa Imam Nawawi sebut. Lepas pada tu boleh makan. Besarnya ikan tu 13 orang duduk dalam lekuk mata dia tu saja. Abu Ubaidah tua dia duduk, pakat duduk dalam tu. Nak tengok. Lepas tu tulang dia tu bila diperdirikan boleh masuk ke bawah tu. Muntah paling tinggi seperti yang kita dalam terjemahan tadi, dan orang yang paling tinggi duduk tu boleh masuk dan tak sentuh atas dia. Maknanya besar dia. Dan dia dah ambil lemak dia selama mana tu, buat bekal pergi mari. Begitulah keadaan dia. Di sini dalam hadis ni pengajarannya banyak. Sahabat-sahabat ni tak ada bekal belah mana, pergi dengan gitu, pergi perang tu. Sanggup pergi perang. Tebah kita kata daun-daun kayu ambil gitu, pukul daun kayu makan gitu je. Tapi pergi perang setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari satu sudut. Tetapi hak sebenarnya hak nak sini, nak royak halal haram tu. Nak royak halal haram tu. Tak apalah. Kita tengok dalam hak Imam Nawawi sebut. Makna hadis ini. Dia kata Abu Ubaidah mula-mula dia berijtihad bahawa ikan paus tu bangkai, dan bangkai itu haram, maka tidak halal lah memakannya. Mula-mula. Lepas tu ijtihad dia berubah. Ini kata Imam Nawawi. Dia kata bahkan halal ni kepada kamu, walaupun ia bangkai kerana kamu fi sabilillah dan kamu dalam keadaan darurat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan maitah bangkai kepada orang yang dalam keadaan darurat, ghaira baghin wala adin. Mana dia fikir pula tengok ayat tu, jadi boleh makanlah. Makan. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Ni beberapa kesimpulan yang Imam Nawawi buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daging saat ni. Dan dia makan. Apa tujuan? Memang lagu tu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut orang ragu. Dan benda tu dia boleh buat sendiri. Dengan sebab tu dia nak menenangkan hati sahabat-sahabat dia tu, takut benda ni kurang ke lagu mana ke, jadi terjejas ke kedudukan mereka di sisi Allah ke lagu mana. Jadi dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada. Kalau ada mari dia pun makan. Maknanya kalau Nabi sendiri makan, mana kita tak puas hati lah, tak ada apa dah lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga hati sahabat dia, ambil hati sahabat dia bahawa benda ni halal. Tidak haram. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Selain daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan juga untuk mengambil berkah. Dia kira sahabat dalam keadaan susah, dalam keadaan genting begitu, tiba-tiba Allah SWT tolong dia dengan cara beri makanan gini. Ini Allah SWT tak ada usaha mereka langsung. Ini rahmat, berkat daripada Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak selepas juga. Dia pun nak dapat jugalah keberkatan tu setakat mana yang boleh. Ya. Itu sebab. Lepas tu Imam Nawawi kata, dalam hadis ini juga ada dalil bahawa seseorang tu boleh minta, kalau dengan sayang dia hak rapat, boleh minta mari kita mari nak terang, boleh lah. Tidak kata jadi pelahak ke, tomok ke, tidak. Tapi kalau sayang kita tu, kita percayalah dia tak apalah kalau kita minta gitu. Untuk kita menyatakan kemesraan dengannya. Jadi kalau tak minta dia kadang-kadang nampak tidak mesra. Tidak mesra. Kalau minta hak orang kita minta, menunjukkan dia tidak segan dengan kita. Nabi SAW menunjukkan dia ni tidak segan, rapaklah dengan sahabat dia, mesra. Sebab itu dia minta. Tak boleh minta ni, minta nak buat harta, tak boleh.
lagu tu. Tapi kalau kau sikit-sikit nak kecak sikit tu tak apa lagu tu. Nah, dalam hadis ini juga ada menunjukkan bahawa ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni bukan semua dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Ada kalanya dia berhadapan dulu dengan benda tu. Lepas tu dia pun fikir, buat kesimpulan sendiri. Setakat mana ilmu ada dengan dia pakar. Mana ijtihad zaman Nabi ni boleh. Selepas Nabi pun boleh. Zaman Nabi pun boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betul ijtihad tu dia tidak akan bantah. Dan di sini nampak betul. Dia tak ada bantah. Bahkan dia menafikan, menghilangkan sangkaan darurat. Tidak darurat lah. Nak darurat apa dah Nabi sendiri makan. Mana tidak sabit darurat boleh tu. Sabit apa? Sabit memang binatang di dalam laut itu memang halal dimakan. Itu sebabnya. Sama ada dia mati sendiri ke ataupun kita orang naik ke darat dan dia mati tak kira. Dalam hadis ini juga ada pengajaran seseorang mufti, orang-orang yang ditanya, orang alim. Kalau orang tanya dia tu, dia nampak orang tu tak puas hati, ragu. Hak moleknya kalau tidaklah jadi halangan kepada dia, dia buat sendiri. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sendiri kalau dia tu boleh. Hak moleknya dia buat sendiri. Supaya apa? Supaya orang tidak ragu. Supaya orang tidak ragu. Kalau kita saja kata boleh, kita tak ajar buat, boleh jadi orang kata, takut tak leh. Boleh jadi orang kata begitu. Sumpah juga orang-orang alim, terutamanya dalam keadaan sekarang ni, setengah-setengah kata tak pakai piyah tu pasti benar. Adalah baik, bagus, molek. Jarang-jarang dia tak pakai. Ataupun kalau dia tak pakai semua, tak ada kena-mengena. Kata pasti tu mari hukum mari mana? Untuk orang alim saja ke untuk orang semua orang Islam? Kalau lagu tu pasti kakak lah orang Islam. Dengan sebab itu adalah bagus. Kalau tidak, kalau dia kata boleh saja, dia tak aja buat. Boleh jadi orang kata kurang molek ke, makruh ke, apa lagu mana. Cara Nabi dia akan buat. Benda orang ragu tu dia akan buat. Supaya orang tahu bahawa benda ni setara mana. Kalau haram dia tak akan buat. Orang alim kok bertanggungjawab. Kalau benda tu haram dia tak akan buat. Kalau dia buat, mana dia tahu, dia yakin. Dan tujuan dia buat, apa tujuan? Ada kalanya begitu, nak menghilangkan keraguan orang ramai ni, duk menyusahkan orang, duk kata fasik lah macam-macam. Padahal tak ada kena mengena benda tu. Di zaman Nabi SAW sendiri pun sahabat-sahabat ramai, Nabi sendiri pun tak pakai kepiah, sahabat pun tak pakai kepiah. Ada ketikanya begitu, banyak ketika lah. Jadi benda tu tak ada kena mengena dengan kerendahan kedudukan seseorang dari segi agama, tak ada kena mengena. Dalam keadaan tu perlu. Tapi kalau tak saya buat juga, sebab itulah masing-masing lah tu, masing-masing. Misalnya hak ni, dia tak lalu nak makan, tak nak tebal juga makan. Mentak nak suruh kata boleh kan. Orang tengok boleh kan, dia tak lalu, tak boleh, dia kemal, tebal juga. Tak ada masalah aku tu. Dalam hadis ini juga menunjukkan halal bangkai binat laut itu. Semua sekali. Laut dalam bahasa Arab ni air yang banyak. Tidak semesti laut. Sungai pun lagu tu juga. Laut juga dia panggil. Marajal bahrain yaltaqiyan. Al-bahrain, dua bahar. Bahar yang pertama sungai. Bahar yang kedua laut. Hak masing. Tuhan sebut bahar. Dan banyak tempat lagi lah. Dia bahar ini tempat air, payah ke ataupun kolam yang besar, tasik itu dia panggil bahar. Tidak semestinya air laut hak masing itu saja. Hak halalnya, hak sungai ni pun lagu tu juga. Dia kata semua sekali, sama ada hak mati dengan sendiri ataupun dengan diburu, halal. Wa qad ajma'al muslimun ala ibahatis samak. Ijma' orang Islam semua halal ikan. Orang panggil ikan ni halal. Ashabuna, tapi ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram kata. Kerana ada hadis yang melarang daripada membunuhnya. Ada hadis yang melarang daripada membunuhnya. Bila larang daripada membunuhnya, maknanya kalau kita ambil, kita bunuh dia lah. Kita nak makan tu, kita bahar dia ke,
Kita cocok kau, kita buat lagu mana-mana, ataupun mati dia, kenyek dia kau, mana mati bunuh lah. Ada hadis yang melarang. Tak apa. Qalu, mereka berpendapat, hak selain daripada tu, dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat, kata dia. Yang pertama, ini hak paling afsah, halal semuanya, selain daripada kata halal berlaku. Kerana hadis inilah. Yang kedua, tidak halal. Itu pendapat yang kedua, tak halal. Yang ketiga, halal hak mana ada contoh binatang yang hidup di atas darat ni, hak halal. Kalau dia serupa dengan kambing, halal lah, kambing halal. Tapi kalau dia serupa dengan babi, tidak halal. Sebab serupa dengan babi tu haram kan. Hak binatang darat yang haram, dia gitu kaedah dia. Dengan sebab itu boleh kita makan kuda laut, kambing laut, kijang laut, tapi babi laut dan anjing laut, himar laut tak boleh. Ni kalau mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab atas darat ni tak boleh hak ni. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati, orang panggil anjing laut, babi laut, ni nama saja. Sebenarnya tak serupa-serupa pun. Ni katakanlah serupa. Rupa dia. Maka begitulah kaedahnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. Dia kata, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata himar ni, walaupun hak atas darat ni ada hak boleh makan, ada hak tak boleh makan. Apa lagu mana? Kalau hak laut tu serupa dengan himar, nak kira hak mana? Kira hak boleh makan, kau tak boleh makan. Hak tak boleh makan tu himar kampung ni, hak boleh makan tu himar hutan tu. Lagu mana? Dia kata kena kira hak ghalib. Hak ghalibnya tak boleh makan. Jadi himar hak dalam laut pun tak boleh makan juga, kata dia. Inilah tafsilan perincian mazhab kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan, ni Imam Nawawi kata, halal makan semua binatang laut kecuali kata. Antara orang yang berpendapat begini, kecuali kata ni Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi Malik kata katak pun boleh juga. Itu dia. Wa abaha Malik ad-dhifda wal jami', semua boleh. Sebab tu kata Malik ni paling luah dalam bab makan. Semua boleh. Katak kau apa? Hak Nabi tak boleh bunuh. Tu cerita lain tu. Dia kata cerita lain, tengoklah asbabul wurud dia. Jangan tengok tengok gitu. Sebab kita lah keadaan kita ni ada kala tak boleh makan ayat. Apa makna ayat tu haram ke? Asal semua bohong tu lah. Gitu. Ada keadaan tu. Bukan ayat haram, larang, tak boleh, tu maknanya benar tu tak boleh sungguh. Ada keadaan dia, suasana dia. Lepas tu ada pula yang kata ya tak boleh tu sebab dia ni jadi seksaan kepada umat Nabi Musa dulu. Wadh-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat. Tu boleh dibaca ayat. Tak kena tu. Sebab dalam tu azab Tuhan tu, jarak pun ada juga. Wal jarad wal qummala. Fa jarak tu belalang tu tak boleh ke? Pula. Azab tu cerita lain. Bukan kerana azab tu sebagai azab tu maka dia tak boleh makan. Azab ni apabila banyak sangat kan, walaupun benda tu halal, mungkin diseksa juga kita. Susah juga. Belalai banyak sangat, tak boleh nak kawal. Itu azab tu. Tapi hak dia sebut seksaan kepada umat Nabi Musa tu macam-macam. Ada halal, ada hak tidak halal, macam-macam hak tu. Tak boleh kita buat kesimpulan oleh kerana dia ni telah Allah SWT pilih sebagai azab untuk umat Nabi Musa maka haram. Kalau lagu tu belalai pun haram juga. Sedangkan dalam hadis jelas ada sebut uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fal jarad was samak. Jelas dalam hadis. Wa ammad daman wa fal kabid wat tihal. Hati dan limpah hak tu tak boleh, hak darah hak boleh. Jelas dalam hadis. Belalai pun boleh. Jadi tak ada kena mengena hak tadi tu. Setengah-setengah orang dia kait tak tu pasal. Hak sebenarnya tak ada kena mengena. Imam Malik kata katak pun boleh, semua boleh. Imam Abu Hanifah kata pula tidak halal selain daripada ikan. Dia paling spek sekali dalam bab ni. Selain daripada ikan tak boleh.
Sutong kau gap tak boleh. Tak boleh. Lepas tu samak tafiq tadilah kita sudah sebut dah. Gitu. Tak boleh. Sebab apa? Imam Abu Hanifah kata dalam Quran tu, uhilla lakum saydul bahri. Itu dia pegang di sini sebut. Abu Hanifah daliluna qauluhu ta'ala. Dalil kita hak kata boleh ni binatang hak dalam laut dia boleh belaka kecuali dikecualikan hak hadis tadi difdah kalau Syafi'i. Kalau Malik kata tak ada kecuali itulah uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Tu jelas dah tu. Semualah dia tak ada kecuali. Syafi'i dia kecualikan dengan hadis. Malik kata tak boleh, ni Quran hak tu tak padan hadis tu. Hadis tu setara mana? Kalau kata sahih pun tak padan lagi. Nak taksiskan ayat ni kata dia. Tak boleh, dia tak sahih. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Jadi binatang buruan laut dan ta'amuhu makanan laut uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu. Boleh berlaku lah. Kerang kau apa-apa lah boleh berlaku. Remih kau boleh berlaku. Hak laut saat ni, hak sungai tu pun support. Siput kau apa kau boleh. Imam Abu Hanifah kata tak sih. Sebab dia kata ni ayat tu cerita bab apa. Dia ada cara dia orang pandai. Mujtahid benar tu. Cuba baca ada lagi selepas pada tu kata dia. Cuba baca. Bapa berhenti sekat tu je. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Ini dalam bab orang pakai ihram ni kata dia. Orang hak pakai ihram ni halal kalau dia nak ngai ikan pun boleh. Ikan je hak orang ngai ke dia. Hak biasa hak Nabi makan. Hak Nabi makan ikan. Sutong kau apa cuba muat mai. Nabi pernah makan ke tidak? Tak ada, tak boleh nak mai. Udang apa tak boleh nak mai. Nabi pernah makan. Sahabat kau dengan terang makan. Tak ada. Sebab tu kita kata hak ni dalam bab ihram tu orang pakai ihram tu. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Wa hurrima wa tu ataf kepada uhilla. Jadi uhilla tu berkait dengan orang yang dalam ihram. Haram binatang buruan darat ni tak boleh dalam keadaan kamu berihram. Hak tadi tu pun tak boleh lah juga. Berburu tu. Jadi berburu tu kalau hak laut halal. Kalau hak darat haram. Kalau berburu saydul barri. Tapi kalau orang lain buru untuk kita makan tak apa dia kata. Pula dia bagi ikut tu. Orang lain kata dak. Sayd di situ dengan makna masih binatang yang diburu dalam laut tu apa dia? Macam-macam. Sekarang ni tadi dia sebut dabah. Dabah tu bukan ikan. Dabah tu bukan ikan. Mana sahabat ni mula-mula pada tanggapan dia bukan ikan ni. Dabah. Orang panggil ambar. Lepas tu kira-kiranya pokok dia kecek pula. Dia dapat tahulah bahawa ini ambar. Kira-kiranya Nabi SAW tak kata apa. Bila balik royak tu, anggapan dia ini sebagai dabah, Nabi tak kata apa. Kamu kena beringat semula ikan jahulihnya misalnya. Dia tak ada kata lagu tu. Menunjukkan hak dalam laut tu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dalam hadis yang lain disebutkan laut tu apa dia? At-tahuru ma'uhu, air dia tu suci, al-hillu maitatuhu, bangkai dia tu halal. Bangkai laut ni ikan saja kok. Hak mati dalam laut ataupun boleh mati hak daripada laut, ikan saja kok. Maitah dia, maitah tu mana tak sembelih, mana hak dalam laut tak kena sembelih. Ikan saja kok. Lepas tu semua ni yang diburu, yang dikain ikan. Lepas tu wa ta'amuhu tu apa mana? Ta'amu. Ada kalanya kita tak payah buru. Tak payah buru. Mari sendiri kat kita, mari sendiri. Remih tu mari kat kita, kita kutip je lah. Mana burunya? Itu makna ta'amuhu. Sayd itu makna yang diburu. Dan ta'amuhu itu makanan laut. Hak kita tidak buru.
Kita duduk atas darat, walis sayyarah, dah hak duduk dalam laut tu, selama dia duduk dalam laut tu tidak kau hak kalau boleh makan ikan saja. Hak duduk dalam sungai. Cumanya hak ni kata hak ni boleh, hak ni kata hak ni tak boleh, macam-macam lah perincian mazhab tu pula. Dalam Hanafi pula dia kata kau ketai, kau udang, kau apa tak boleh pasal tidak ikan. Tapi pokok dia faham pula. Ada ahli lurah kata udang ni termasuk dalam sejenis ikan pula kata dia. Walaupun ahli-ahli ilmu binatang ni kata tak termasuk ikan pasal tak ada tulang belakang kata dia. Tak ada tulang belakang. Tak termasuk ikan kata dia. Jadi orang hak kata tidak termasuk ikan tak boleh lah. Haram lah. Hak kata dia termasuk ikan boleh. Jadi ada khilaf. Tapi makruh, dia kata makruh tahrimi. Dekat-dekat dengan haram juga. Ketai apa tak boleh langsung. Tak boleh. Hak senang je hak lain. Hak lain boleh. Sebab tu yang kita kata tadi, dia pemilihan mazhab ni ada kaitan juga dengan geografi, kedudukan bumi. Apa yang kita ni Syafi'i? Kalau kita tanya, sebab sekeliling kita ni laut. Tu satu jawapan, salah satu jawapan. Payahlah kalau boleh makan ikan saja. Sumber laut tu banyak. Berapa ramai hak jadi kaya raya, jadi hartawan kerana jual udang, jual soto dan sebagainya. Susah. Tapi kalau kita tengok orang Hanafi hak duduk benua besar, misalnya India, tu tempat jauh tu tak jumpa ikan, tak jumpa ikan. Ikan laut lah, ikan sungai tu ada lah, ada sungai. Tak jumpa ikan laut. Pokok tu ramai Hanafi. Tapi kalau kita tengok India di pesisir pantai ni, macam di Kerala, di Gapo ni, tu Syafi'i. Tepi laut, apa-apa. Sebab tu kita kata dia ada kaitan juga dengan makanan. Makan ni benda besar dalam hidup ni, perut ni. Benda besar. Kalau tengok Malik pula, tengok negeri Afrika, tempat binatang buah banyak. Situ. Nak nanti makan udang, makan ketai, payah dia. Lepas tu tak apalah tu. Banyak perkara dalam masalah ni. Dalam mazhab Syafi'i ni pula, hak ni hak dia kata begini. Tapi kalau kita tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, dia ada perincian pula. Hak binatang, hak dalam air ni, hak boleh makan tu dia kata, iaitu hak hidup dalam air. Ya'ishu fil ma' fil bah'. Kalau hak tidak ya'ish fil ma' wal bar, hak tu tak boleh. Ada perincian pula. Kalau dia boleh hidup dalam air, boleh hidup atas darat pun dia hidup, cari makan juga. Tak boleh hak lagu tu dia kata. Hak bolehnya hak hidup dalam air saja. Hak hidup dalam air saja. Mana dia cari makan dalam air. Itu ada perincian dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tengok Imam Nawawi, dia pun ya ada berapa kan pendapat, daripada pendapat asal tu pecah pula banyak lah. Sebab itulah kita tengok khilaf dalam Syafi'i ni, ada gini. Tapi hak satu pendapat hak Imam Nawawi kata tadi, kecuali katuk. Hak lain boleh. Boya ke gapo, Syafi'i pun. Syafi'i pun. Hak tu hak Imam Nawawi. Lepas tu orang duduk pegang, kadang-kadang dia kata ni ketai ni poh. Tak boleh. Dia kata pasal hidup dua alam, kata dia. Mana ada sini sebutnya? Tak ada sebut, tak ada gapo. Hak tu perincian, hak pecah-pecah dia tu. Hak kecil-kecil dah tu. Sama ada kita nak ikut tu, kalau orang Syafi'i atau tak ikut Syafi'i, ada 3 pendapat sini dalam masalah ni. 3. Tapi katok tu tak boleh. Tak boleh benar. Dia Malik kata boleh berlaku. Katok pun boleh. Kalau katok tu boleh, nak menegur pun boleh lah. Orang yang kata tak boleh, bila dia tak boleh, haram, tak boleh negur barang haram. Hasil tu pun haram juga, pitih tu pun haram juga. Tapi kalau kita kata halal, boleh. Boleh lah. Hasil dia tu pun boleh. Gitu kaedah dia. Kaedah dia gitu. Berapa banyak dapat pitih pula. Orang apa ni sekarang ni, zaman sekarang ni orang nak menegur belakang kan. Go ni dah kita tahu mazhab ada. Nak lah pakai ni. Tak sih sudah gitu. Ada orang nak makan, dah kita nak kan. Kita tak boleh kata dalam Islam katok tu tak boleh. Tak boleh kata lagu tu dalam Islam. Malik tu tidak Islam kau.
Kita kena kata dalam mazhab Syafi'i. Tu beza tu. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Nak kata Islam tak nama Islam tak boleh tu. Tak boleh. Cumanya ada dari segi kesan lah, kesan. Ni dah muka dia kata haram. Jadi kalau bekah tu najis lah. Tapi najis tu basuh dia cara mana? Adalah kaedah basuh dia nya. Tidak serupa najis hak mughalazah tu. Tapi bila kalau restoran kita tu ada katak, ada macam-macam ada dah. Sebab dia nak makan kemar pula jadi gitu pula. Tak laku lah pula. Sebab apa? Orang kemar. Bukan ayah saja tu ada tu. Kedai dia tu. Pula. Masalahnya kalau kita pergi nego negeri orang lain. Kita pergi nego tak makan. Berapa ramai orang nego arnak dia sendiri tak makan arnak pun ada. Nego negeri lain boleh ke tidak? Dia nak cari piti dengan cara lagu. Dah orang tak ada kembang, tak ada apa-apa, memang orang makan pun. Kalau dia nego alik sia dekat ya, tak suruh pergi jauh alik sia. Pelanggan kita tu orang sia saja. Dengan sebab tak ada benda-benda ni, kuranglah kedai kita. Mana baik? Gitu. Mana baik? Kepada orang dalam keadaan itu. Yang kira dalam keadaan tempat kita, kira tempat lain. Jangan jadi Islam ni menghalang kemajuan. Islam ni menghalang kita untuk berlomba dengan orang lain. Jangan. Dah ada jalan. Ada jalan. Dan orang pun tak ada masalah orang tak akan pergi. Memang orang kau pergi. Ada belakang tempat dia. Dia kata. Dengan sebab itulah dalam perkara mazhab ni dia setara tu je. Setara tu. Lepas tu sekat tu lah. Wallahu a'lam.